Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita baca matan yang kedua, iaitu matan Aqidah Imam Ali bin Atiyah Al-Hamawi. Wafat tahun 936 Hijrah. Walaupun tak sempat semak dia data beliau lebih lanjut, di mana kelahiran dia. Jadi biasanya Al-Hamawi ni merujuk pada Syria lah, Hamad, daerah yang tengah bergolak sekarang ni, yang banyak di situ ulama-ulama, masuk tokoh-tokoh ikhwan pun banyak di situ. Matnul Aqidati lil Imam Al-Hamawi, Ma'rifatullahi wa Rasulih, mengenal Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini terjemahan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, terjemahan bahasa Melayu. Tetapi dari segi kesempurnaan maksud itu perlu dilihatlah perbezaan makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kerana kedua-duanya itu daripada akar kata yang sama, itu rahmah. Ar-Rahman pun daripada rahmah, Rahim pun daripada rahmah juga. Rahmah ini boleh kita tafsirkan dengan kasih sayang, kepemurahan. Jadi sebab itu, kalau ikut Imam Al-Baghawi, di antara tafsiran dia, Ar-Rahman ini sama maksud dengan Ar-Razak, Tuhan yang maha memberi rezeki, melimpahkan rezeki, iaitu merujuk pada dunia. Di dunia ini Allah melimpahkan rezeki tanpa mengira makhluk yang taat dan juga yang derhaka, sebab dia pemurah. Tapi Ar-Rahim pula memberi makna Tuhan yang merahmati hamba-hambanya yang mukmin di akhirat. Itu tafsiran Imam Al-Baghawi. Jadi Ar-Rahim ni merujuk, Ar-Rahman merujuk kepada rahmat yang umum, adapun Ar-Rahim merujuk kepada rahmat yang khusus, iaitu hamba-hamba yang terpilih diberi rahmat, iaitu dengan taufik pada agama yang benar dan seterusnya kepada syurga. Ada juga ulama yang tafsirkan Ar-Rahman itu merujuk kepada rahmah yang menjadi sifat zat Allah Ta'ala. Dan Rahim pula merujuk kepada rahmat yang menjadi sifat fi'il, iaitu melimpahkan. Ar-Rahman iaitu dia adalah zat yang maha pengasih. Ar-Rahim pula ialah yang melimpahkan kasih sayang ataupun kerahmatan. Qala Syekh Ali bin Atiyah Al-Hamawi, berkata Syekh fa'il lah, Syekh fa'il, Ali badal, berkata Syekh yang mana satu, iaitu Ali ibnu pun badal juga, Atiyati mudhafun ilaih, Al-Hamawi pun badal, iaitu diberi nisbah nasab. Biasa kalau orang Arab, kalau orang Mekah, Al-Makkiyu, Al-Hamawiyu, mana nisbah kepada tempat, iaitu Hamad. Mungkinlah. Kalau Al-Makkiyu nisbah kepada tempat, iaitu Mekah. Tufiya, yang wafat pada tahun 936 Hijriyah. Berkata Syekh Ali bin Atiyah Al-Hamawi meninggal tahun 936 Hijrah
nashhadu anna Allah mawjudun wajibul wujudi muttasifun bil qidami wal baqa'i wal wahdaniyati wal qiyam bi nafsihi wal mukhalafati lil hawadith. Jadi ini pun walaupun kandungan akidah ni mengikut tarik mutakallimin, tapi gaya persembahan itu mengikut tarik muhaddisin, ahli hadis. Sebab dia tidak mula menyebutkan dengan hujah-hujah akli. Sebaliknya dia terus direct pada menyebutkan al-musallamat fil aqaid al-islamiyah. Mana perkara yang sedia diterima. Sedia-sedia diterima. Jadi tujuannya adalah untuk mengukuhkan, untuk memberitahu dan juga mengukuhkan pegangan. Bukan untuk berhujah. Kalau mutakallimin, tujuan dia, intronya adalah untuk menegakkan hujah. Ini untuk menegaskan hujah. Sebab maknanya seolah-olah mana kita mengajak orang yang sedia tahulah, orang yang sedia maklum, cuma kita nak takkid lagi. Tapi kalau kita berdepan dengan orang yang belum Islam, maka kita perlu mencapai satu musallamat, kita sebut kesepakatan dari sisi cara berfikir dulu. Maknanya macam mana kesepakatan dia dengan kita, akli lah. Sebab syariat dia tak terima, dia belum terima lagi. Jadi sebab itu kita sepakat dulu. Sekarang ni apa yang kita sepakat? Okey. Di sana ada perkara yang akal boleh terima. Okay. Mana wajib, akal akan kata mustahil kalau tak ada. Okay. Kamu bersama, saya bersama. Meyakini yang sama, iaitu di sana ada perkara yang akal kita secara bersama menyatakan bahawa dia mesti ada. Jadi dipanggil wajib. Perkara yang wajib akli. Yang kedua perkara yang mustahil akli. Yang mana kamu bersama dengan saya, kita sama-sama terima bahawasanya ada sana di sana perkara yang akal kata tak logik. Tak boleh terima, tak masuk akal. Dan ada di sana akal mengesahkan bahawasanya boleh ada, boleh tidak ada. Tak mustahil, tak pelik kalau dia ada dan tak pelik juga kalau dia ada. Okay, itu benda-benda yang musallamat. Itu dipelajari ilmu mantiq. Itu gaya persembahan dalam akidah umum barahin. Dia mula dengan akidah an-nasafi bersama. Dia mula dengan akal lah, hukum akal dulu. Jadi sahabat-sahabat kita salafiyah pun kalau dia faham tujuan itu, dia tak akan kritik lah. Dia tak akan katalah kenapa mula dengan hukum akal ni, tak ada lah hadis sebagainya. Jadi benda itu sama macam rukun sembahyang 13 perkara. Tujuannya adalah untuk manhaj. Manhaj dirasi. Manhaj dalam pengajian. Bukan, maknanya itu dipanggil bid'ah hasanah itu. Adanya sekolah zaman Nabi, tidak dibina sekolah untuk pengajian, tidak dibahagikan ilmu kepada tauhid, fiqh, tasawuf, tidak ada zaman Nabi. Itu hanya manhaj. Jadi yang kita perlu pastikan benar-benar mengikut sunnah itu ialah konten. Maknanya kandungan. Dipastikan tidak menyalahi syariat. Adapun pendekatan itu sama macam kita nak pergi sembahyang, kita naik kereta, jalan kaki kalau dekat. Kalau jauh lagi kita naik kapal terbang macam nak pergi sembahyang di Masjidil Haram. Naik kapal terbang kalau ikut sunnah kan naik unta jenuh. Orang Malaysia tak sampai-sampai lah. Kalau naik unta nak kena lalu ikut laut. Jadi sebab tu kena bezakan. Dan para ulama untuk mengelakkan jumhur ulama, mana untuk menyenangkan awam, maka dia bagikan bid'ah tu sendiri. Mana dia akui bahasanya memang bid'ah, betul. Tapi bid'ah tu hasan. Bid'ah yang baik. Kita bersaksi, nasyhadu, kita bersaksi bahawa Allah itu wujud. Perkataan penyaksian ni apa makna penyaksian? Makna kita penyaksian ialah kita menegaskan di hadapan orang lain apa yang kita tahu. Itu makna saksi. Nasyhadu. Makna saya menegaskan di hadapan kamu sekalian bahawa pada pengetahuan saya sekian-sekian. Jadi sekarang ni
Kita bersaksi di hadapan Allah, di hadapan malaikat yang mencatat kiri kanan kita, dan juga di hadapan orang lain yang akan berinteraksi dengan kita supaya dia boleh melayani kita sebagai seorang Muslim. Itu tujuan penyaksiannya. Boleh fahamnya? Nashhadu. Sebab itu kalau duduk seorang-seorang, dia tak panggil nashhadu. Tidak sah syahadah. Kalau seorang itu dia beriman seorang-seorang. Dia mesti, mana mungkin sah di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Sebab Allah Maha mendengar. Dan mungkin sah di sisi malaikat ni. Tapi orang lain tak boleh mengisytiharkan kita Islam. Sebab itu kalau seorang tu dia ucap syahadah di rumah dia, belum sempat dia hadir majlis penyaksian dan sebagainya, takdir kita dia mati, dia masih menjadi hak penganut-penganut agama lama dia. Jadi orang Islam tak dituntut. Sebab tidak ada dalil, tidak ada bukti bahawasanya dia mengucap kalimah syahadah di hadapan siapa-siapa di kalangan orang Islam yang lain. Bahawasanya Allah itu mawujud, ada. Mawujud, wujud, ada. Iaitu wujud yang mesti, wajibul wujud. Terlupalah, mana-mana pun tak perasan. Mana kalau dia dah sebut begitu, mana dia pun menggunakan tarik mutakallimin lah. Sebab dia sebut benda yang wajib wujud, mana wujud yang mesti, wajib wujud, mana wajib ada di sini, mana hukum akal. Bukan hukum syarak. Wajib wujud di sini, mana mesti. Wajib ada yang wajib, iaitu yang mesti. Sebab apa? Kerana terjemah mesti. Sebab orang kita, dia dah masuk dalam kepala dia, perkataan wajib ni merujuk kepada fiqh. Kalau tak buat, berdosa. Kalau buat, dapat pahala. Sebab tu bila kita terjemah, iaitu wajib wujud. Atau wujud yang wajib. Dia keliru lagi. Maknanya wujud yang mana kalau ada dapat pahala, kalau tak ada, berdosa. Jadi sebab tu, sebenarnya, wajibul wujud, wajib hukum akal ni, al-wajib akli, maknanya mesti. Mana akal kata mesti ada, kalau tak ada, akal kata tak boleh, mustahil. Mustahil tak ada. Baru kemarin, saya jumpa dia. Maka kata begitu. Akal akan melahirkan pelik. Macam mana kamu kata dia mati? Kemarin baru jumpa saya. Barulah untuk mengelakkan kepelikan itu, maka kawan tu perlu jelaskan dalil lain. Kerana dalil kemarin dia ada. Tiba-tiba dia kata khabar mati. Maka dia perlukan dalil yakini yang lain untuk mengisbatkan perubahan itu. Jadi mengisbat perubahan logik bagi manusia, tapi Allah Ta'ala kalau dia kata berubah, itu tak logik mengikut ahli falsafah. Kalau Tuhan mengalami perubahan, dulu kemarin ada, ini tak ada. Kalau Asy'ariyah pula, kemarin duduk di sini, hari ini duduk sini pula. Sebab apa? Dia menunjuk pada tempat itu kejadian. Jadi itu dia bermain dengan akal dia. Maka dia perlu bukti pada kita. Dia kata, ya, waktu kemarin, waktu dia jumpa kamu pukul berapa? Kita pun kata, pukul 1 petang. Dia meninggal pukul 5 petang. Okey, logik. Boleh terima. Mana ada perubahan yang dipanggil akal menggambarkan. Mana akal boleh terima. Itu dia panggil pentingnya ilmu mantik itu. Macam mana kita nak meyakinkan dia. Itu dia semua dari segi logik, rasional, ataupun meyakinkan dia berdasarkan kepada uji kaji. Empirical. Sebenarnya empirical itu adalah tajribah, pengalaman. Pengalaman, maknanya pembuktian berdasarkan pada pengalaman mata, ataupun telinga, ataupun pengalaman yang bersifat pada akli. Muttasifun, yang bersifat. Dia bersifat dengan al-qidam. Bil-qidam, sedia ada. Wal-baqa, kekal. Wahdaniyati, esa. Wal-qiyam binafsihi, berdiri sendiri. Kalau mengikut akidah tarik ahli hadis, dia akan kata apa? Berdiri sendiri. Tak ada dalam qiyam binafsih, tidak ada sifat tu. Tapi dia ada di sana nama Allah Ta'ala.
Daripada nama itu akan lahir sifat. Jadi qiyamu binafsi ini ada dua lah. Boleh dirujuk kepada nama Allah Al-Qayyum, Al-Qayyum, ataupun boleh juga merujuk kepada nama Allah Ta'ala iaitu Al-Ghaniyyu, Maha Kaya. Maha Kaya. Kerana hanya yang Maha Kaya saja yang tidak bergantung pada yang lain. Adapun yang fakir, makna qiyam, orang yang qiyam binafsih dia kaya. Tapi orang yang bergantung pada orang lain, yang berdiri atas orang lain, itu dipanggil orang miskin, fakir. Maka di sana Allah Ta'ala menyebut dalam satu ayat, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wa sekalian manusia, kamu adalah fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyu hamid. Allah Ta'ala saja yang maha kaya, yang berdiri sendiri, lagi maha terpuji. Jadi kalau kamu dah fakir, kamu miskin, maka senang-senang lah. Kamu tu tak layak dipuji. Itu Allah Ta'ala gandingkan Al-Ghaniyyu Al-Hamid. Jadi sebenarnya di sisi kekuatan dia panggil, bahasa ke istilah ke tetap pada tarik ahlul hadis. Tapi dari segi hujah, takkan kita nak guna tarik ahlul hadis tu, kita nak berhujah dengan orang India, orang Cina yang belum Islam. Takkan kita nak katakan dia Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Terpuji. Dia kata, kamu baca apa tu? Dia kata, tu ayat Quran. Oh, saya minta maaf lah, saya tak percaya dengan Quran. Okay. Jadi kita terpaksa menggunakan hujah akli, dia panggil. Maka kita kata dekat dia, Tuhan ni logik tak kalau Tuhan ni dia perlukan bantuan orang lain? Dia kata, oh tak logik lah, maknanya dia tak berkuasa. Itulah Tuhan mengikut pemahaman kami Islam, Qiyam binafsih. Tapi Tuhan kamu, cuba tengok, kamu yang nak kena angkat dia begitu besar. Bila datang ke bumi dia jatuh, kamu nak kena bina balik. Jadi macam mana kamu boleh menganggap dia sebagai Tuhan? Jadi dia pula kena jawab pada kita. Maka mungkin dia akan jawab, dia kata itu bagi kami sebenarnya di istilah bahasa tu, sebenarnya dia wakil Tuhan. Mana dia dah goyah. Dia dah goyah. Maknanya pada ketika itulah kita perlu kata kami, Tuhan kami, dia bersifat dengan maha mendengar. Dia tak perlu wakil. Minta saja dengan dia. Direct saja. Itu dia panggil pentingnya hujah akli dalam mengisbatkan akidah. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza dia, bersalahan dia dengan segala yang baru. Segala yang baru di bawah itu ada syarah, iaitu yang berpermulaan. Iaitu segala yang baru itu istilah yang merujuk kepada sekalian makhluk. Semua makhluk bersifat baru kerana ia kewujudan hanya bermula apabila diciptakan Allah. Hanya satu zat saja yang tidak bersifat baru. Mengubah bersifat, iaitu Allah. Kerana dia adalah qadim, sedia ada. Jadi qadim lawan hadis. Oleh demikian, dalam bahasa hadis Quran, dia panggil al-awwal. Tidak ada qadim dalam Quran, tidak ada qadim dalam bahasa. Dan qadim ini adalah bahasa al-fasafah. Bahasa al-fasafah. Oleh kerana Allah bersifat qadim, dan makhluk pula bersifat baru, maka Allah tidak menyamai mana-mana makhluknya. Lahu zatun wa sifatun. Dia memiliki zat. Dia memiliki zat. Dalam bahasa Quran, zat dia boleh. Cuba teka. Dalam bahasa Quran. Zat. Nafs. Nafs. Allah Ta'ala kata dalam kepada Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa kata, ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada pada nafsi, mana diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada nafsika. Jadi dia guna bahasa. Nanti kita baca tengok untuk mengelakkan silap, kita tengok.
Okey. Ya. Ta'lamu ma, bunyi dia ayat dia. Macam mana kita nak kongsikan? Boleh kongsi dua tak boleh ke? Satu je. Tak boleh. Satu. Satu je. Okey. Dia bunyi ayat dia dalam surah Al-Ma'idah 116. Nabi Isa AS berkata kepada Allah, Ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku nafsi, wala a'lamu ma fi nafsi. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Anta alamul ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi nafsu, maknanya engkau mengetahui apa yang, mana zat tu makna diri lah. Sebenarnya zat tu makna diri. Diri Allah. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam pengajian akidah, seolah dikatakan sepakat lah. Semua menyatakan zat. Menggunakan zat. Okey, sambung lagi. Wasifat dan juga sifat. Mu'tazilah, dia menafikan sifat. Sebab kata maknanya dalam mengisbatkan tauhid, dia panggil. Tauhid ada dua pengertian. Allah itu dipanggil, dinafikan kepada Allah. Lawan Esa adalah berbilang-bilang. Lawan Esa adalah berbilang-bilang. Jadi menafi, bila kita mengisbatkan Esa bagi Allah, bermakna kita menafikan berbilang-bilang bagi Allah. Jadi berbilang-bilang itu dipanggil kam munfasil, berbilang-bilang terpisah. Mana tidak ada gandingan bagi Allah. Mana tidak ada dua atau tiga zat yang sama seperti Allah. Dan juga berbilang-bilang dalam pengertian muttasil dipanggil. Allah itu bukan daripada cantuman-cantuman. Bukan daripada gabungan sel, gabungan jauhar, atau gabungan anggota-anggota. Maka Mu'tazilah dia menganggap bahawasanya kalau kita menganggap Allah ada sifat, jadi pada zat Allah Ta'ala itu ada cantuman-cantuman dipanggil. Ada zat, kemudian dicantum pula di situ sifat. Dicantum juga sifat. Kemudian sifat pula ada sifat haya, sifat. Mana kalau kita kata 13 sifat Allah Ta'ala, mana pada zat Allah itu ada 13 unsur pula. Itu fahaman Mu'tazilah begitu. Ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa zat itu adalah zat yang Maha Esa. Dipanggil sifat dengan zat, sifat berbeza dengan zat, tapi itu bukan menggambarkan bahawasanya Allah itu pada Allah Ta'ala itu percantuman, kerana laisa kamitsli syai'. Sebab itu dia panggil sifat itu sifat ma'ani, dia panggil. Makna dia panggil. Kewujudan makna pada zat Allah Ta'ala. Boleh faham lah. Bukan makna kewujudan unsur. Macam kita kata, kita, tapi pada kita tu ada ilmu. Mana ilmu tu bukan satu benda objek yang lain. Duduk pada diri kita. Mana sifat saja. Boleh faham lah. Maknanya sifat. Hanya sifat saja. Berbilang. Ya, berbilang sifat. Bukan berbilang unsur pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat bukan unsur. Itu di sini perbahasan ahli falsafah yang memang agak rumit sebenarnya. Agak rumit. Sebenarnya kalau kita tengok dari satu segi itu, seolah perbahasan itu ialah dipanggil perbahasan dari segi orang kata sebenarnya sama. Sebenarnya pemahaman sama. Cuma dari segi istilah, dari segi kefahaman sahaja. Zatuhu, zat dia adalah tushbih zawat, tidak menyerupai atau tidak menyamai segala zat makhluk. Wa sifatuhu, dan sifatnya tidak menyamai segala sifat makhluk. Okey. Yang 15, yang ini tidak ada sebarang makhluk yang serupa zatnya atau sifatnya dengan zat Allah atau sifat Allah. Kerana itu Allah tidak boleh dijelmakan atau digambarkan.
Itu dia tak boleh jelmakan, tak boleh digambarkan. Sebab dia tak sama dengan makhluk. Jadi sebab itu kita guna istilah apa? Kita misbatkan sifat bagi Allah tanpa kaifiat. Jadi Allah ada sifat berilmu sebagainya, tapi tanpa kaifiat. Sebab kaifiat itu contoh macam manusia. Okay, kita kata dia itu adalah profesor. Lalu digambarkan macam mana keprofesian dia tu. Ya. Dan macam diceritalah. Mana dia menghasilkan tesis itu ini. Dan dia ni telah menghasilkan orang kata apa, sekian banyak research. Digambarkan. Mana cara agak manusia menggambarkan kaifiat bagaimana seorang itu berilmu. Dan dia pandai berpidato. Kan. Tapi Allah Ta'ala macam mana kita nak gambarkan? Tak boleh nak gambarkan. Sebab laisa kamitslihi syai'. Dia bukan manusia, dia bukan. Cuma dia ada mazahir. Mazahir ilmu Allah Ta'ala. Itu apa dia? Alam ni lah. Tanda. Sebab dia panggil al-zahir. Tuhan yang maha nyata. Mana dia nyata dia panggil. Sifat ilmu Allah tu sangat nyata. Tapi kaifiat bagaimana Allah Ta'ala berilmu? Adakah melalui hafalan? Adakah melalui otak? Dan sebagainya, IQ? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian, wa min sifati zatihi, di antara sifat bagi zat Allah ialah al-hayatu wal-ilmu. Hayah ini hidup. Wal-ilmu. Dia ada tegan, ada jatuh. Terjemahan. Tertinggal. Tertinggal. Itu tambah. Ilmu mengetahui. Wal-qudratu, berkuasa. Wal-iradatu, berkehendak. Wal-sam'u, mendengar. Wal-basaru, basaru, melihat. Wal-kalamu, dan juga kalam berkata-kata. Sebenarnya, ini berapa? Cuba tinggal berapa? Berapa? 7 kan? 7. Okay. Tapi Maturidi 8. Al-Maturidi, sifat ma'ani 8. Satu lagi, At-Takwin. Dia panggil. At-Takwin ni makna membentuk. Allah Ta'ala ni, makna dia, sifat dia adalah melahirkan, membentuk. At-Takwin lah. Tapi Al-Asy'ariyah, sifat itu masuk bawah kudrah. Iradah kudrah. Mana Allah berkehendak untuk membentuk, menjadikan. Allah berkehendak, Allah berkuasa untuk menjadikan. Tapi Maturidiyah dia pisahkan. At-Takwin itu ada satu sifat Allah yang khusus. Dia panggil At-Takwin. Mana? Satu zat yang mana yang bersifat membentuk, menjadikan. Itu. Okay. Fahuwa hayyun alimun. Maka natijah atau mulazamah kepada sifat-sifat tadi, maka dia menjadilah zat Allah itu adalah zat yang maha hidup, alimun, yang maha mengetahui, qadirun, yang maha berkuasa, muridun, yang maha berkehendak, sami'un, yang maha mendengar, basirun, yang maha melihat, dan mutakallimun, yang maha berkata-kata. Ya, yang maha berkata-kata. Dan kalau kita tambah metode tadi, mukawwinun, mana Tuhan yang maha menjadikan, yang mencipta, yang membentuk kehidupan dan sebagainya. Ya, itu. Dan ada mazhab kata, jadi campur dengan sifat ma'nawiyah ni. Tadi ma'ani, bila ma'ani melahirkan sifat ma'nawiyah. Ada ulama kata tak perlu sifat ma'ani ni, ma'nawiyah ni, kerana sudah berada dalam sifat tadi ni. Sedia dia fahami, dia maklum. Sebab itu sebahagian kitab menulis 13 sifat wajib bagi Allah. Dan sebahagian menulis 20. Wa yastahilu fi haqqi ta'ala adlalu hadhihi sifat. Mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat berlawanan dengan sifat tadi. Begitu juga mustahil. Mustahil dia akli. Mana akal memandang tak logik. Itu mana mustahil. Tak dapat diterima oleh akal. Itu mana mustahil.
Begitu juga mustahil bagi Allah segala sifat yang tidak layak baginya seperti hulul, yakni menempati pada makhluk. Makna bertempatlah. Ya, kalau dikatakan sebagaimana akidah salafiyah, kata Allah Ta'ala itu berada di atas, mana Allah Ta'ala itu menempati pada makhluk yang namanya atas. Kalau kita pegang Allah Ta'ala itu menetap di atas aras, mana Allah menempati di atas makhluk dia yang namanya aras. Dan dia sudah tidak kaya lagi. Ya. Dia sudah tidak beri dengan sendiri lagi. Benar? Tapi dijawab oleh akidah salafiyah. Dia kata, ya itu pandangan ahli falsafah. Ya, pandangan ahli falsafah mengandaikan begitu. Allah Ta'ala itu bila berada di atas aras, seolah macam dia memerlukan kepada aras. Tapi Allah Ta'ala sendiri sebut dia istawa al-arsy. Maknanya dia beristiwa di atas aras, memberi pengertian bahasanya walaupun dia beristiwa di atas aras, tapi dia tetap tidak memerlukan kepada aras. Ya. Karena tak semestinya orang berada di atas sesuatu, maknanya dia memerlukan kepada sesuatu. Itu dipanggil, orang kata apa, kefahaman masing-masing lah. Jadi sebab itu, ala kulli hal beginilah. Dalam kita dengan Allah Ta'ala itu, dalam akidah at-tauhiyah, dia sebut, gitu, Imam Tauhiyah kata, wala nakhudu fillahi. Kita tak boleh bersibuk tentang Allah melebihi daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki kita bersibuk dengan tu. Mana bahasa tu bagi salafiyah pun dia kena guna setakat tu saja. Allah beristiwa atas arsy. Ya, Allah berada di langit. Jangan lebih daripada itu. Nanti dia akan pergi kepada kesesatan mujassimah. Contoh. Mana beria-ia dia kata Allah beristiwa atas arsy, iaitu Allah menetap atas arsy. Itu lebih daripada lagi. Ya. Sebab mana kamu tahu kata istawa tu makna menetap. Ya. Kerana istawa itu sudah, istawa ada 4 makna istawa dalam bahasa Arab. Istaqarra, sa'ada, menetap, mendaki. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, summa stawa ila sama. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Ini bagi. Di mana Allah menuju ke langit, yakni Allah setelah menciptakan bumi, menyempurnakan penciptaan bumi, Allah menciptakan pula penciptaan langit. Dia bagi. Itu dia bagi. Kemudian ada istiwa mana ala, duduk berada melepasi. Itu makna istiwa, ada yang mana itu. Dan ada istawa dengan makna berkuasa. Itu makna majazi. Makna majazi. Jadi Asy'ariyah dia ambil yang hujung itulah. Yang mana majazi. Tapi akidah salafiyah dia nak ambil yang hakiki tu. Makna yang hakiki. Yang 3 lagi tu. Jadi kalau ikut kaedah bahasa Arab, kalau kita memahami sesuatu itu dengan makna hakiki ke majazi, mana masih benar, betul. Contoh macam kami hari ini singa memberi khutbah. Itu orang Arab kata. Khatabana Asad. Maka makna di situ ialah yang berkhutbah kepada kami ini orang yang garang macam singa. Itu orang Arab biasa guna perkataan begitu. Tala'al badru alaina. Telah muncul bulan purnama kepada kami. Itu dia rujuk pada Rasulullah. Ketika datang, kita masuk, ada yang kata ketika pulang daripada Tabuk, syair itu. Ada yang kata ketika mula hijrah sampai. Tapi menggambarkan bahawasanya bulan itu digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan kepada bukan makna bulan, tapi makna kepada orang yang indah. Jadi begitulah juga istawa pun. Jadi sebab itu wasyibhi. Begitu juga mustahil bagi Allah segala sifat yang tidak layak baginya seperti hulul, iaitu menempati pada makhluk, dan syabah, menyerupai makhluk. Wa yajuzu fi haqqi ta'ala, harus bagi Allah ini harus mana akal, hukum akal. Mana akal menyatakan akal boleh terima kalau tak buat, akal boleh terima kalau buat.
Akal boleh terima kalau berlaku, akal boleh terima juga kalau tidak berlaku. Harus berhukum akal. Ataupun kita kata boleh. Boleh. Yang boleh tadi mesti, mustahil, boleh. Boleh bagi Allah untuk melakukan segala yang mungkin. Kalau mungkin iaitu lawan kepada, sebalik kepada wajib dan juga mustahil. Wajib akli, mustahil akli, mungkin akli. Mungkin pada akal. Yang ini harus ada atau harus tiada. Dan meninggalkannya. Mana hamba, zat yang bersifat mungkin ini, zat yang bersifat mungkin ini, dia boleh berlaku kepada dia ahadu an-naqidain, dia panggil. Itu istilah falsafah. Salah satu daripada dua perkara yang bertentangan. Tapi berlaku kedua-dua sekali mustahil. Dua perkara bertentangan apa dia? Hidup, mati. Hidup, mati. Jadi perkara mungkin dia boleh menerima salah satu. Tapi benda yang wajib, dia tak boleh menerima salah satu. Macam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tak boleh menerima sama ada hidup atau mati. Mustahil. Dia mesti menerima hidup saja. Kalau tidak, dia bukan Tuhan. Tapi makhluk boleh menerima salah satu. Adapun kedua-dua mustahil. Kalau kita kata, pada pukul 1 kemarin, seorang kata dia hidup. Seorang lagi kata, pada pukul 1 kemarin, dia mati. Mustahil. Mestilah salah satu itu palsu. Mesti salah satu adalah palsu. Boleh faham, ya? Hidup atau mati. Kaya atau miskin. Jadi oleh kerana makhluk ini bersifat mungkin, dia boleh menerima salah satu, maka siapa yang nak menentukan dia akan berlaku pada salah satu itu? Tuhan yang menciptakan dia. Maka Tuhan, iaitu Allah, dia menentukan dengan iradah. Dengan iradah Allah menghidupkan. Dengan iradah Allah mematikan. Maka harus bagi Allah. Maka Allah tidak wajib untuk dia menghidupkan mati. Itu terpulang pada kehendak dia. 17, satu kaki. Kewujudan pada hukum akal tapi pada 3 jenis, iaitu wujud yang wajib, itu mesti wujud yang mustahil, dan wujud yang mungkin. Yang ini boleh ada dan boleh tiada. Wujud yang mungkin merangkumi sekalian makhluk. Kewujudan mana-mana makhluk bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jika dia mahu, dia menciptakan mereka, dan jika dia enggan, dia boleh membiarkan mereka tanpa diciptakan. Tiada yang wajib atau mesti atau Allah mengikut i'tiqad sunnah, tidak sebagaimana i'tiqad sebahagian ahli kalam atau ahli falsafah, iaitu Mu'tazilah dan juga ahli falsafah. Ahli falsafah dia menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala wajib menjadikan alam ini. Kalau tidak, dia tidak berkuasa. Kalau tidak, dia tidak berkuasa. Allah Alam itu dia panggil perbahasan falsafah lah. Okey. Arsalah Rasulahu. Dia Allah mengutuskan Rasulnya. Wa anzala kitab. Ini juga di antara sifat yang harus bagi Allah, mengutuskan Rasul. Tapi Mu'tazilah kata wajib Allah mengutuskan Rasul. Kalau tidak, dia tidak adil. Dia ciptakan neraka, syurga neraka, tiba-tiba dia tak utuskan Rasul untuk bagi tahu. Maknanya dia zalim lah. Dia zalim lah. Macam orang buat undang-undang, polis buat undang-undang. Kalau siapa langgar lampu merah, kena denda. Tiba-tiba dia tak isytiharkan dulu undang-undang tu, terus tangkap orang lain. Ataupun dia ubah, dia ubah dipindah undang-undang, bahasanya langgar lampu hijau akan didenda, langgar lampu merah tak apa. Jadi dia tiba-tiba dia kanunkan undang-undang itu tanpa isytihar, maka dia zalim. Itu hujah Mu'tazilah. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang wajib atas Allah. Semua terpulang kepada keadilan Allah ataupun kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurun kita, maka kita beriman dengannya, dengan malaikat-malaikatnya, dengan Allah, dengan malaikat Allah, kitab-kitabnya, Rasulnya dan ahli akhirat, dan qadar yang baiknya, serta yang buruknya, semuanya daripada Allah Ta'ala. Wajib fi haqqil anbiya, wajib bagi hak para Nabi, wajib amat mesti. Maka tak boleh terima kalau seorang Nabi itu melainkan dengan bersifat benar, sidq,
Wal amanatu, amanah. Amanah iaitu dia tidak buat sebalik daripada apa yang dia ajar. Itu mana amanah. Itu amanah. Mana dia tidak mengkhianati ilmu yang dia ajar pada manusia. Tapi ada orang, dan banyak berlaku kerana kelemahan. Dia ajar orang lain, tapi bila dia buat lain. Itu tidak amanah. Rasul mustahil. Mustahil Rasul bersifat demikian. Wa tablighu ma umira bil iblaghi, dan menyampaikan apa yang diperintahkan agar disampaikan. Di sini kurang satu sifat yang disebabkan kitab lain, iaitu fatanah, bijaksana. Tapi tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Kita hanya boleh tambah kalau silap terjemahan. Tapi kekurangan pada matan tidak boleh tambah. Mana tidak ada hak bagi orang kemudian untuk minda mana-mana tulisan orang dulu. Tidak ada hak. Hatta kalau dia tersilap, mesti dibetulkan di nota kaki di bawah. Dibetulkan di nota kaki di bawah. Berdasarkan kepada kitab lain, ada lagi yang keempat. Adapun kita nak tasarruf pada matan, itu dilarang sama sekali, kerana mesti dipanggil, dikekan keaslian pada matan. ويستحيل عليهم أضداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانة والكتمان شيء مما أمروا بإبلاغه. Mustahil atas mereka Nabi dan Rasul bersifat dengan berlawanan. Mana mustahil pada akal. Akal akan mengatakan tidak logik dan tak boleh diterima oleh akal bahawa seorang Rasul itu bersifat dengan kazib, berdusta, khianah, menyeleweng dari ajaran yang disampaikan, dan kitman, menyembunyikan apa yang diperintahkan supaya disampaikan. Wa yajuzu fi haqqihim, dan harus, mana akal boleh terima, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, berlaku pun tak apa, tak berlaku pun tak apa. Harus, yakni pada hukum akal, bagi hak mereka yang pada Nabi Rasul, ciri-ciri kemanusiaan yang tidak mengurangkan sesuatu di martabat mereka yang tinggi, seperti harus bagi mereka sakit, lapar, berkahwin, kencinan berak, dan tidak boleh ditimpa gila dan atau seumpama, mana mustahil. Kerana yang mengurangkan martabatnya mereka yang mulia. Sebab itu para ulama menolak cerita yang berlebihan tentang Nabi Ayub. Sehingga dia sakit itu membusuk. Kerana seorang Nabi kalau dah busuk, macam siapa yang nak berdekat dengan dia? Jadi sebab itu Nabi Ayub sakit kuat, sakit berat, tapi tidaklah sampai digambarkan dengan sakit-sakit yang menyebabkan orang pandang jijik pada dia, sebagaimana ditambah di tokoh tambah dalam sebahagian kisah Israiliyat. Walhamdulillahi tatimmus salihat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang ni pun bukan daripada matan, daripada anak sebagai inilah adab kita lah. Kalau dari segi sebagai ulama kata yang ni pun tak boleh tambah. Takut nanti orang menganggap bahwasanya walhamdulillah ini sahibul matni. Sepatutnya dia ditulis di dalam nota kaki di bawah. Okay. Alhamdulillah, selesai kita matan yang kedua. Tengok pada matan yang kedua ni pun, kiranya kalau nak mengenal Allah Rasul puasa macam perfect lah. Mana cukup lah. Memadai untuk orang awam. Cuma ustaz dia kena hurai dengan ayat Quran semua sikit dan sebagainya. Dan ini lebih memudahkan orang awam daripada Ummul Barahin. Ummul Barahin bukan setakat orang awam pening, orang ustaz pun pening, boleh pening. Dia terlalu maknanya falsafahnya terlalu kuat. Tapi tengok Hamawiyah ni, itu kehebatan ulama dulu. Dia mungkin satu keberkatan, satu yang kedua mungkin mereka dikurniakan oleh Allah dengan dipanggil ilmu yang sempurna lah disebut pada manusia. Dan mereka boleh tahu mana perlu, mana tak perlu. Mana ibarat yang perlu, mana ibarat yang tidak perlu. Mereka tidak membazirkan bahasa. Dalam dua muka suratnya. Tapi dah menggambarkan keseluruhan akidah yang mesti diyakini oleh seorang Muslim. Ada soalan?